dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Innal hamdalillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل وما الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Jami' Kampung Baru Datuk Khair, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam Ustaz Imam Azizi dan juga barisan ahli jawatankuasa Masjid Jami', yang saya muliakan penduduk-penduduk ketempatan, penduduk Kampung Baru, dan yang kami raikan para tetamu peserta Rihlah Islahiyah dan seterusnya, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Kita hamba yang kerdil, hina, lemah, tak berdaya, tak ada apa-apa pun, tapi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang telah bagi macam-macam pada kita. Daripada kita lahir ke dunia tak tahu apa-apa, nak sebut nama mak ayah pun kita tak pandai, dan kita dalam otak kita tak ada apa-apa pun. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, daripada hari pertama kita lahir sampai hari ini bertambah-tambah nikmat yang Allah bagi kepada kita sampai kita tak mampu nak bilang nikmat Allah. Ulama kata kalau bilang nikmat pun tak mampu, kita lebih tak mampu nak bayar balik, nak pulang balik segala nikmat yang Allah pinjam pada kita ni. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat percakapan, dan nikmat paling besar nyawa kita sendiri. Dengan harga apa kita nak bayar? Dan kalau Allah minta bayar, kita nak bayar dengan apa? Allah tak perlukan duit, Allah tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Yang Allah Ta'ala nak kesyukuran, ketakwaan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Waktu kamu korban, bukan darah korban yang kami nak, bukan daging korban yang kami nak daripada kamu, walaki yanaluhu taqwa minkum. Kami cuma hantar kamu ke dunia ni nak tengok siapa di kalangan kamu ni mempunyai hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, waktu Allah ciptakan manusia, ramai makhluk tak bersetuju kerana mereka tak faham kenapa Allah buat manusia. Waktu itu semua dah ada, malaikat dah ada, langit dah ada, bulan, bintang semua dah ada. Manusia adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Waktu itu tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu pada malaikat-malaikat,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku berhasrat nak menjadikan manusia sebagai pengganti aku untuk menguruskan alam dunia. Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang mulia. Walillahil asmaul husna. Allah ada nama yang terbaik, Allah ada sifat yang terbaik. Tak ada siapa boleh menjadi bandingan gandingan bagi Allah. Allah Ta'ala ini Masya Allah zat yang maha sempurna. Pada Allah ada sifat jamaliah, kecantikan. Pada Allah ada sifat kamaliah, kesempurnaan. Pada diri Allah ada jalaliyah, sifat kehebatan. Allah Ta'ala zat yang maha sempurna. Tak ada kecacatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kekurangan pada Allah. Ketinggian Allah selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak berawal dan tidak berakhir. Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala memiliki segala kemuliaan, segala kesempurnaan. Untuk Allah zahirkan kehebatan Allah lah, maka Allah ciptakan alam dunia ini. Tetapi tanpa manusia, tujuan tersebut tak akan sempurna. Dengan manusia barulah nampak kehebatan Allah yang sebenar. Manusia adalah mazhar, tempat pancaran kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Kata ulama, kalau tak ada manusia tak tahu Allah itu maha pengampun. Tak ada manusia tak tahu Allah itu maha penyayang. Tak ada manusia tak akan nampak Allah itu maha penerima taubat. Kalau tak diciptakan manusia berdosa macam kita ni, tak akan kita pernah tahu betapa tingginya tahap kesabaran Allah Ta'ala yang kita namakan As-Sabur, maha penyabar. Al-Ghaffar, maha pengampun. Al-Tawwab, yang maha penerima taubat. Allah Ta'ala itu Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Tak ada manusia tak nampak. Al-Mu'izz, dialah yang maha memuliakan. Al-Mudhil, tak ada manusia tak tahu sifat Allah itu maha menghinakan. Dan kalau tak ada manusia tak tahu Allah itu Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Tu'til mulka man tasha, dialah yang bagi sesiapa pun dalam dunia ini menjadi raja. Dan dia mencabut jawatan itu daripada siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau boleh muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau maha menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah Ta'ala tak kehendaki tak akan berlaku. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan keinginan hasrat yang maha tinggi. Dengan manusia dapat dilihat kehebatan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah buat kita satu-satunya makhluk yang pandai buat dosa dalam dunia ni selain daripada jin adalah manusia. Kita je reti pandai buat dosa, tuan-tuan. Matahari tak pandai buat dosa, bulan tak reti buat dosa. Langit yang lagi besar pada kita pun takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang besar pada kita, lagi gagah pada kita pun sentiasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk dalam dunia ini sibuk dengan bertasbih memuji Allah Ta'ala. Kata Maulana Tariq Jamil, Allah susun ayat Quran cantik. Subhanallah ni memula dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah pertama yang dimulakan dengan ucapan Subhanallah adalah surah Al-Isra. Allah guna sirah masdar. Orang mengaji nahwu dia tahu masdar, kata sumber. Lepas tu Allah sambung pula dengan surah-surah yang Masya Allah imam kita baca tadi apa? Surah As-Saff, Masya Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih. Allah gunakan present tense, Masya Allah. Telah bertasbih memuji Allah sejak dulu lagi sampai sekarang. Seluruh makhluk dalam dunia ini sibuk bertasbih, memuja, menyebut tentang kebesaran Allah. Malaikat bertasbih memuji Allah. Burung-burung memuji Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Seluruh makhluk dalam dunia ini tahu cara bersolat menyembah Allah dan cara nak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga gunakan sirah mudhari', maknanya present tense. Sekarang ini, di saat ini, seluruh dunia sedang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah Allah ceritakan tentang seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah dengan bahasa masing-masing,
burung bertasbih memuji Allah, batu memuji Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah ketuk satu batu. Dalam satu batu Allah suruh ketuk lagi batu kedua. Dalam batu kedua ada batu ketiga. Dalam batu ketiga dia ketuk, Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam terperanjat melihat seekor ulat yang di bibirnya ada selai daun yang berwarna hijau. Itu dia dah kagum dah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Lebih mengkagumkan ulat tersebut bertasbih memuji Allah. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Ulat tersebut bertasbih memuji Allah. Maha suci Allah. Subhana man yarani, yang sentiasa nampak aku walaupun aku duduk dalam batu. Allah tak lupakan aku. Allah ingat pada aku. Allah tahu tempat aku berada. Dan Allah Ta'ala tak pernah lupa bagi rezeki pada aku. Maha suci Allah, tuan-tuan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua makhluk dalam dunia ni yang melata di atas muka bumi, Allah yang ambil tanggungjawab untuk bagi rezeki kepada seluruh makhluk ini. Daripada awal dunia sampai hari kiamat, Allah bagi makan pada seluruh makhluk dia. Setelah Allah sempurnakan hajat seluruh makhluk dia, tak berkurang daripada khazanah Allah, melainkan seperti seorang di kalangan kamu celup sebatang, Masya Allah, jarum ke dalam lautan yang luas. Maka angkat jarum tersebut yang menitis pada hujung, Masya Allah, jarum itulah berkurangnya daripada khazanah Allah yang hakikatnya tak pernah berkurangan. Dan setelah Allah Ta'ala perintahkan seluruh makhluk ini bertasbih memuji Allah, Allah beritahu sabbihisma rabbikal a'la. Allah guna fi'il amar. Wahai sekalian hambaku, sekarang waktu kamu, giliran kamu untuk bertasbih, membasahkan lidah kamu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allah bagi kita orang manusia ni, kalau makhluk lain satu tasbih saja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi manusia boleh puji Allah dengan berbagai-bagai bahasa. Boleh puji Allah dengan berbagai-bagai pujian. Boleh dengan tahlil, boleh dengan takbir, boleh dengan tahmid, boleh dengan takbir, boleh dengan berbagai-bagai. Lebih-lebih lagi tuan-tuan mulia, Allah ciptakan makhluk lain boleh buat satu pergerakan solat saja. Kalau berdiri saja. Pokok boleh beribadat dalam keadaan qiyam saja. Binatang-binatang rukuk saja. Ada binatang cacing sujud saja pada Allah Ta'ala. Ada di antara makhluk yang Allah ciptakan kerjanya hanya sujud pada Allah Ta'ala. Makhluk itu pun kita tak perasan, iaitu bayang kita sendiri, tuan-tuan. Sentiasa memuji Allah, bersujud pada Allah. Yatafayya'u zilaluhu 'anil yamin wasyama'il sujadan lillahi wa amdakhirun. Bayang setiap makhluk ini condong ke kiri dan ke kanan. Yaminan wa shimalan. Sujadan lillah, kerana bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala tak pernah berhajat sikit pun pada ibadat kita. Allah tak pernah berhajat kepada sujud kita. Allah tak pernah perlukan kepada tasbih kita. Kalau manusia tak nak sembah Allah pun Allah tak rugi. Nabi SAW malam Isra' wal Mi'raj naik ke langit. Nabi SAW pergi ke langit. Waktu itu tuan-tuan yang mulia, Nabi beritahu, attatis sama, aku dengar langit mengeluh. Wa huqqala an ta'ut, memang patut pun langit itu mengeluh. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kata Nabi SAW, ma min mawdi'in, tidak ada ruangan kosong di langit sana, walau biqaidi shibrin, walau dengan kadar satu jengkal, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Melainkan di segenap ruangan di langit sana penuh dengan malaikat yang sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, bersujud pada Allah Ta'ala. Mereka tak pernah mengangkatkan kepala mereka, bersujud pada Allah Ta'ala. Trilion malaikat di langit sana. Malam Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Nabi tengok sedang bertawaf di sekeliling Baitul Ma'mur 70,000 minal malak. 70,000 di kalangan malaikat sedang mengelilingi arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beritahu, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Di sekeliling arasy Allah Ta'ala para malaikat berkerumun, berkeliling, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Ta'ala.
Di arash Allah dibesarkan, di langit Allah dibesarkan, dan Allah Ta'ala berkeinginan nama Allah juga disebut di bumi. Sebab itu Allah ciptakan kita semua. Tapi Allah bagi kita sangat istimewa. Untuk manusia ibadat yang teristimewa. Solat tak pernah diberikan kepada sesiapa pun di kalangan makhluk. Allah beritahu kata ulama, solat adalah himpunan seluruh ibadat para malaikat di langit. Allah telah cantumkan menjadi sebuah formasi ibadat yang Allah Ta'ala hanya bagi kepada manusia. Baru sebentar tadi kita bersolat memuji Allah Ta'ala dengan satu gerakan yang Allah sangat bangga di hadapan para malaikat. Unzuru ila abdi. Wahai malaikat, dulu kamu kata apa? Hamba aku akan banyak buat dosa, banyak melakukan pertumpahan darah. Sekarang kamu tengok hamba aku cakap apa? Hamba ni mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyahut, Allah menyambut. Malaikat-malaikat dengar dan Allah malaikat tengok. Kan? Bukan manusia, tapi Allah dengan kedudukan yang maha tinggi berekspresi, tuan-tuan. Tunjukkan dia punya semangat dia. Hamidani abdi, Masya Allah. Hamba aku sekarang tengah puji aku ni. Wahai malaikat, tengok. Hamba aku tengah puji aku sekarang ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang tak ada Tuhan yang mentadbir seluruh alam melainkan Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kita sebut nama Tuhan kita. Macam mana seorang anak bila sebut nama mak, mak dia sangat bangga, mak dia sangat happy. Walaupun hanya perkataan mak, mak dia sangat gembira. Allah Ta'ala sangat gembira bila dengar hamba disebut Allah, nama Allah Ta'ala. Tuan-tuan mulia, kita kena belajar usaha atas iman sampai kita pandai sebut nama Allah dengan betul. Kata ulama kita, bila usaha atas iman tak dijalankan, orang Islam tak pandai sebut Allah dalam hidup dia. Dia tahu Allah, tapi waktu dia susah, dia tak pernah sebut Allah. Macam waktu susah dia sebut, dia pandai sebut mak, ayah. Tuan-tuan yang mulia, waktu kecil-kecil duk panggil mak, dah besar nanti call kawan bila ada masalah, call bos kita. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala nak kita selamanya bergantung pada dia. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah SWT beritahu, athna alayya abdi. Hamba aku memuja aku, Masya Allah. Semua hamba aku ni dalam masjid Jami' ni sedang memuja aku. Bukan seorang, ribu-ribu, ratus-ratus orang sedang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hari ini nusahim, kita ambil bahagian dalam kita menyembah Allah Ta'ala di samping makhluk-makhluk yang lain. Sebenarnya Allah tak perlu pun sujud kita. Sujud binatang pun dah cukup, sujud malaikat pun dah cukup, sujud nabi-nabi pun dah cukup. Tapi Allah Ta'ala sangat menghargai sujud daripada kita selaku hamba je yang berdosa ni. Makhluk yang tak berdosa sujud pada Allah biasa, yang tak ada nafsu. Tapi makhluk yang ada nafsu macam kita ni dapat sujud pada Allah, sangat luar biasa. Makhluk macam kita ni yang banyak dosa, yang banyak keinginan, bila kita duduk dalam masjid iktikaf, Allah sangat bangga di hadapan para malaikat. Apa yang hamba aku nak? Kita duduk dalam majlis zikrullah, balik daripada majlis ini, malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang mereka nak? Kamu balik daripada mana? Kami balik daripada majlis zikrullah. Hamba aku cerita apa tentang aku? Ya Allah, dipuji engkau ya Allah, memuja engkau, kebesaranmu ya Allah, kibriyakmu ya Allah, jabarutmu ya Allah. Ya Allah, Allah tanya, Allah dah tahu dah apa yang dia orang ni peserta majlis ni nak. Kata malaikat, mereka semua nak syurga-Mu ya Allah. Dia orang dah tengok syurga aku ke belum? Belum lagi. Setara tak tengok pun dia orang sanggup, Masya Allah, susah payah duduk sejam, 2 jam dalam majlis ilmu, majlis zikrullah. Wahai malaikat aku, bagaimana pandangan kalian kalau mereka tu dah tengok syurga-Mu ya Allah? Malaikat kata, ya Allah, kalau mereka nampak syurga-Mu ya Allah, sudah pasti mereka akan lebih-lebih lagi ya Allah berkorban. Mereka akan jadi hamba yang lebih taat. Wahai para malaikat aku jadikan kalian sebagai saksi.
qad ghafartu lahum, aku ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Dan aku telah tukarkan semua dosa-dosa yang tercatat dalam buku catatan amal mereka pada hari ini, sekarang ini juga telah menjadi kebaikan-kebaikan. Kita puji Allah Ta'ala, tuan-tuan. Besarkan Allah. Ajillullah yaghfir lakum. Besarkan Allah dalam hidup, Allah ampun dosa kita. Sebab tu kita kena belajar cerita kebesaran Allah. Barulah Allah masuk dalam hati kita. Bila kita susah, kita panggil Allah, Allah sahut panggilan kita. Allah rindu dengan kita. Allah tunggu kita siang dan malam, pagi dan petang. Allah tunggu kita nak balik pada dia. Allah tunggu kita di rumahnya, tuan-tuan, 5 kali sehari semalam. Allah jemput kita datang untuk ambil kebaikan di sisi Allah Ta'ala, untuk kita ambil rahmat daripada rumah Allah, ambil berkat bawa dalam hidup kita. Datang semayang ke sini, kita dapat kejayaan dan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Bila kita sebut Malik Yaumiddin, ya Allah, di dunia tolong sayang kami. Di hari kiamat nanti hanya Engkau Raja yang menguasai seluruh alam akhirat. Tolonglah kami di padang mahsyar, ya Allah. Hari itu tak ada siapa nak tolong kami. Tak ada siapa boleh kasihan pada kami. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana semua orang lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abih, lari daripada ibu dan ayah dia. Wa sahibati wa akhi, lari daripada isteri dan adik-beradik dia. Wa sahibati wa akhi. Waktu itu tuan-tuan boleh likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari kiamat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Hatta nabi-nabi pun keluar daripada mulut mereka, nafsi, nafsi. Di hari itu, ya Allah, di saat tiada teduhan melainkan teduhan arasy Allah, di saat matahari satu jengkal di atas kepala kami, ya Allah, kepanasan matahari 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia, ya Allah. Di saat kami dah tak ada selipar pada hari itu, telanjang bulat, ya Allah, kami pada hari itu tak ada tempat kami nak pergi, tak ada tempat kami nak mengadu, tak ada tempat untuk kami bergantung, ya Allah. Pada hari itu satu-satunya Malik Yaumiddin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Raja yang menguasai seluruh permukaan bumi mahsyar, masya-Allah. Nabi kata bumi mahsyar itu bayda afra, putih kemerah-merahan, laisa fiha alamun li ahadin. Tak ada siapa pun boleh pacakkan signboard letak nama dia di padang mahsyar. Seluruh mahsyar itu milik Allah Ta'ala. Tak ada Malaysia, tak ada Thailand, tak ada Filipina, tak ada Pakistan, tak ada Bangladesh, tak ada Arab. Seluruh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tak ada raja, tak ada rakyat. Semuanya adalah hamba Allah Ta'ala. Semuanya adalah hamba Allah. Malik Yaumiddin. Allah kata majjadani abdi. Hamba aku mengagungkan aku sekarang, masya Allah. Di saat ini hamba aku sedang mengagungkan aku. Wahai malaikat-malaikat, dengar apa yang hamba aku cakap. Dulu kamu kata mereka buat dosa datang ke dunia. Hari ini mereka tinggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, mereka tinggalkan kesibukan mereka. Kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dehlawi, Allah memang sengaja uji kita, panggil kita 5 waktu solat ni, waktu kita paling sibuk. Subuh paling busy, Zuhur paling busy, Asar paling busy, Maghrib paling busy, Isyak paling busy. Malaikat kata tengah busy-busy pun Engkau panggil mereka, mereka datang, ya Allah. Hebat sungguh manusia ni, ya Allah. Kami dulu sangka buruk pada mereka. Kami dulu underestimate, kami dulu pandang rendah pada manusia. Sekarang baru kami nampak kehebatan mereka. Baru kami sedar kehebatan manusia ni lebih hebat daripada para malaikat. Malaikat boleh beribadat pada Allah kerana ibadah mereka taskhiriyah, dipermudahkan oleh Allah. Memang dia boleh 100% ibadat pada Allah. Kalau kita jadi malaikat pun tak ada masalah. Bukan sembahyang tahajud 24 jam boleh sembahyang. Sebab apa? Malaikat tak ada office. Malaikat tak ada isteri nak bagi nafkah. Malaikat tak ada anak, tak ada cucu. Malaikat tak ada kebun. Malaikat tak ada kuda pun, tuan-tuan. Kita ada kuda lagi. Malaikat tak ada motor besar. Tapi tuan-tuan ada motor besar, ada Ferrari, ada Lamborghini. Boleh datang sembahyang berjemaah di masjid. Masya Allah. Malaikat respect, tuan-tuan. Masya Allah. Salut pada manusia.
Sebab tu pagi raya malaikat-malaikat duduk tepi kiri kanan jalan. Minta maaf ya Tuhan. Minta maaf. Bulan Ramadan baru kami nampak kehebatan manusia. Bulan Ramadan sebulan, Masya Allah, manusia sibuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam, tarawih lagi, tahajud lagi, berlapar kerana Allah Taala. Malaikat sangat selut dengan manusia, tuan-tuan. Sebab tu di kiri kanan jalan malaikat bagi salam pada kita pada hari raya pagi raya. Tuan-tuan rahmat Allah, itu selut daripada malaikat di dunia, tuan-tuan. Masuk syurga nanti malaikat akan berdiri di kiri kanan syurga, ucap tahniah pada kita, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera buat kalian, tahniah kepada seluruh manusia, kamu dah buat terbaik di dunia, hari ini masuk dalam syurga buat selama-lamanya. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala cipta malaikat untuk khidmat pada kita, tuan-tuan. Malaikat yang paling mulia tu Allah tugaskan malaikat Jibril pun khidmat pada kita. Malaikat Mikail pun berkhidmat pada kita. Malaikat Israfil pun khidmat pada kita. Israel pun berkhidmat pada manusia. Seluruh malaikat yang jaga awan pun khidmat pada manusia. Malaikat yang jaga ikan rezeki di laut pun khidmat pada kita. Mulianya manusia di sisi Allah. Satu orang anak muda kecil lagi keluar daripada rumah dia, malaikat akan hamparkan sayap dia, tuan-tuan, kerana redha dan respect dengan perbuatan seorang anak muda keluar daripada rumah dia menuntut ilmu. Ini di dunia. Di akhirat para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk jadi bodyguard kita, tuan-tuan. Masya Allah. Setiap ahli syurga akan ada 80,000 bodyguard. Malaikat akan jadi bodyguard kita, sedangkan di alam akhirat dah tak ada pencuri penyamun nak ambil duit kita, tuan-tuan. Tak ada siapa nak rampas kerajaan kita. Allah bagi setiap orang di kalangan kita ada kerajaan sendiri. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu tengok di mana-mana tempat dalam syurga, semua nikmat untuk Tuhan nikmati. Kita pergi ke Cameron Highland, masya-Allah, sahabat kita daripada Cameron Highland. Memang lawa, tapi itu kerajaan Pahang punya. Not belong to you, man. Kata. Bukan awak punya. Memang Malaysia punya. Proud to be Malaysian, no problem. Tapi bukan you punya. Sekarang ni seluruh syurga seluas 10 kali ganda dunia ni Allah bagi untuk kita seorang, tuan-tuan. Kita ada kerajaan kita sendiri nanti. Wa mulkan kabira, the greatest kingdom. Kita duduk di atas singgah sana kita sendiri dengan penuh kemuliaan, malaikat sanjung kita. Allah hantar kita ke dunia bukan untuk main-main. Allah Ta'ala hantar kita untuk urusan yang besar, buat kerja besar di sini. Kita duta Allah di muka bumi. Duta bukan pergi ke luar negara main-main. Duta mesti kena buat kerja. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah di dunia ni kami tak akan sembah selain daripada Engkau ya Allah. Kami tak akan letakkan dahi kami bersujud kepada selain daripada-Mu ya Allah. Detik hamba bersujud pada Allah, dahi kita mencecah bumi, saat itu Allah menaburkan kebaikan di atas kepala kita. Dan Nabi beritahu, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Detik hamba paling dekat hampir dengan Allah Ta'ala, waktu itu kita dengan Allah tidak ada hijab, adalah waktu kita sedang bersujud pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan kami tak akan pernah minta dalam hidup kami pertolongan kepada selain daripada Engkau ya Allah. Kerana selain daripada Allah semua tak boleh buat apa-apa. Semua tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Innal ladzina tad'una min dunillah, makhluk yang kita harap selain daripada Allah, la yakhluqu dhubaban, tak boleh menciptakan walau seekor lalat. Berkumpullah malaikat untuk cipta lalat, tak boleh. Berkumpul jin untuk cipta lalat, tak mampu. Seluruh saintis cerdik pandai dalam dunia, buat lalat tak boleh. Buat robot boleh, lalat tak boleh. Robot tak cepat macam lalat. Lalat cuba tangkap, mudah tangkap lalat? Payah. Nak tangkap nyamuk pun payah. Allah kata seluruh makhluk ni berkumpul nak buat seekor lalat pun tak mampu. Macam mana nak tunaikan masalah kita? Macam mana nak selesaikan masalah kita? Macam di dunia ni, kata ulama kita, kita tak pernah tengok seorang pengemis minta tolong dengan pengemis yang lain. Bro, bagi aku 100 bro, aku nak pinjam. Pengemis tadi cakap, aku pun ada 50 ringgit je, kau nak minta 100 dengan aku.
Jadi pengemis tak pernah minta dengan pengemis. Pengemis mesti minta dengan orang kaya. Sebab itu tuan-tuan, hari ini anak orang kaya tak pernah takut dengan kemiskinan. Sebab apa? Sebab dia tahu my father is rich man. Ayah saya ni orang kaya. Jadi saya tak takutlah miskin. Saya spend all money. Because apa? My father is the richest man. Tetapi dia kata, kenapa hamba yang ada Tuhan yang maha kaya tapi dia takut dengan kemiskinan, tuan-tuan? Tuhan kita maha kaya. Dia ghani huwal mughni. Dia kaya dan dia yang bagi kaya pada kita. Dan nak kaya tak semesti banyak duit. Orang macam saya kaya anak, tuan-tuan. Anak 8 orang kaya tu, kan? Ada orang dia tak ada rezeki anak, dia ada rezeki kereta 20 biji. Kaya lah tu, kan? Ada orang dia tak ada kereta, tapi Masya Allah kedai dia laku, kan? 24 jam kita tengok kedai sebelah tu, tuan-tuan. Restoran apa? Suraya. 24 jam orang makan. Kaya lah tu. Allah bagi setiap orang masing-masing ada kaya sendiri, Masya Allah. Jadi kita tak perlu cemburu dengan orang. Allah bagi kita kelebihan yang tak ada pada orang lain. Dan Allah Ta'ala kata, saya selalu beritahu, desain muka kita ni hanya ada pada kita saja ni, limited edition, tuan-tuan. Tak ada muka orang lain macam kita ni. Adik-beradik kita pun tak sama macam kita. Jadi tuan-tuan, kenapa kita tak nak syukur pada Allah, sujud pada Allah, terima kasih pada Allah? Waktu nak bersyukur ni di sini, tuan-tuan. Nanti bila masuk dalam syurga, kita rasa syukur kita tu tak ada makna, walaupun hari-hari kita bersyukur pada Allah dalam syurga nanti. Ahli syurga bila masuk syurga, kata Nabi, akan diilhamkan untuk memuji Allah. Alhamdulillah ni sebagaimana kama yulhimunan nafas, sebagaimana mereka bernafas di dunia ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan mulia, syukur di akhirat dengan syukur di dunia ni tak sama. Syukur di dunia ni walau sedikit sangat berharga di sisi Allah. Syukur di hari akhirat nanti, tuan-tuan, walaupun dah banyak, tapi kita rasa masih kurang lagi beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita nanti di hari akhirat, kita akan beritahu pada Allah, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, kami tak sembah engkau lagi betul-betul dulu di dunia, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maha suci engkau, ya Allah. Ma dzakarnaka haqqa dzikrika, ya Allah. Di dunia kami tak zikir betul-betul puji engkau dulu di dunia, ya Allah. Kalaulah kami kenal engkau di dunia dulu sebagaimana kami kenal di hari akhirat ni, kami tak akan gunakan lidah kami untuk memuji selain daripada engkau, ya Allah. Tak ada siapa lebih indah dari Allah. Tak ada siapa lebih mulia daripada Allah. Tak ada siapa lebih baik pada kita selain daripada Allah. Tak ada siapa jaga kita lebih baik daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa bagi nikmat pada kita selain daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kita sekarang ni, nikmat duduk dalam majlis ilmu, dalam bayan, dalam rehlah, dalam masjid, dalam rahmat Allah, ini semua hanya Allah yang bagi. Tak ada siapa selain Allah yang bagi pada kita. Tuan-tuan mulia, untuk itu tuan-tuan, Fatihah aja. Kadang-kadang nak bayan ni niat, nak bayan tajuk lain, keluar tajuk lain. Cakap kat orang talam tadi nak cerita kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, dia pergi ke lain. Tapi tak apalah, ini Allah yang bagi ilham. Allah nak sampaikan rindu daripada kita melalui lidah hamba yang banyak dosa ni, tuan-tuan. Dia kirim salam rindu pada tuan-tuan. Allah Ta'ala merindukan kita, walaupun dia tak perlukan kita, tapi dia rindu pada kita. Sebab itu ulama kata dalam Quran, semua ayat yas'alunaka, umat bertanya kepadamu wahai kekasihku Muhammad, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tolong jawab. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Tolong jawab bagi pihak Allah Ta'ala, on behalf of Allah. Give them the answer, give them a fatwa, tell them the hukum. Semua pertanyaan dalam Quran, semua Allah suruh Nabi tolong jawab. Sebab Nabi ni the messenger of Allah, utusan Allah. Tapi ulama buat kajian, peliknya satu je ayat dalam Quran
manusia tanya pada Nabi Muhammad soalan itu, Allah tak suruh Nabi Muhammad jawab, Allah sendiri jawab. Waktu itu tuan-tuan, satu orang Arab Badui datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Orang Arab Badui ni kalau tanya Nabi, dia tak sebut perkataan ya Rasulullah, ya Muhammad. Macam orang kampung saya lah, kalau jumpa saya tak panggil mana Helmi, Helmi. Okey, kita senang, lagi mesra dipanggil itu. Orang Arab Badui ni kerana dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad. Afa ba'idur rabbuna, Tuhan kita ni jauh ke? Kalau jauh, saya nak pekik, nak panggil Allah ya Allah, kuat-kuat sikit panggil, sebab jauh. Am qarib, ataupun Allah itu dekat dengan kita. Kalau dekat, fanunaji, nak cakap bisik-bisik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Arab Badui tidak tanya. Bagus juga soalan dia, kita pun tak dapat ilmu. Banyak orang Arab Badui ni lepas masuk Islam, soalan dia jadi kebaikan pada umat akhir zaman. Kita ni soalan kita semua mengapu tuan-tuan. Kita tanya hukum pada ustaz, kita tahu dah jawapan dia, tapi kita nak test. Arab Badui ni tanya, soalan dia jadi berkat sehingga sampai Allah Ta'ala turun ayat Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila umat hamba-Ku bertanya satu soalan kepadamu tentang diriku, tak payah engkau tolong beritahu, aku sendiri nak beritahu, sebab aku terlalu happy pada hari ini. Aku terlalu bangga bila seorang hamba aku nak tahu tentang aku, tentang Tuhan dia, tentang Rabb dia, pemelihara dia. Fa inni qarib. Tak payah Muhammad beritahu, aku sendiri beritahu, wahai hamba-Ku, aku dekat dengan kamu. Kita waktu susah, kita akan cari orang paling dekat dengan kita tuan-tuan, tak cari orang jauh, orang paling dekat. Tapi kalau tak buat usaha atas iman, waktu susah, ulama kata Kaabah depan mata, Hajarul Aswad depan mata, ya, kita ada Raudah, kita ada masjid, kita ada Yasin, kita ada solat hajat. Tapi kalau usaha atas iman tak dibuat, kita rasa Allah jauh dengan kita, akan minta pertolongan bukan daripada orang Islam, pada orang bukan Islam pun kita akan minta tolong. Sedangkan kita ada Allah, Allah Ta'ala yang akan tunaikan segala keperluan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan semua doa hamba aku ni yang berdoa pada aku. Allah dah janji, dia dah promise pada kita, segala doa kita akan diperkenankan, tapi dengan dua syarat. Falyastajibu li, kena istijabah, terima semua perintah Allah. Hak Allah suruh tu buat belaka tuan-tuan. Sembahyang berjemaah kita buat, Allah suruh usaha atas iman kita buat, Allah suruh kita dakwah kita buat, Allah suruh kita bangun malam kita buat, Allah suruh kita tinggal maksiat kita buat. Wal yu'minu bi, dan kita betul-betul percaya dan yakin pada Allah. Kita percaya hanya Allah yang tunaikan hajat kita. Kalau kita yakin selain pada Allah ada lagi orang lain, tak 100%, Allah tak tolong. Allah sangat cemburu. Allah cemburu. Tadi kita dakwah orang putih kat bawah, kita kata kenapa orang beriman buat dosa pun Allah ampunkan, tapi orang kafir buat baik pun Allah tak terima. Ada orang tanya soalan, Muslim do lot of sin, kata orang Islam ni banyak lot of mistake, but why Allah put them in the paradise? Kenapa Allah letakkan dia orang dalam syurga? Tapi non-Muslim, orang bukan Islam, buat banyak kebaikan, tapi Allah masuk di dalam neraka. Kenapa? Why? Dia kata dosa selain daripada syirik, Allah boleh maafkan sekarang juga. Sekarang bertaubat, sekarang diampunkan. Tapi satu dosa yang Allah Ta'ala tak boleh kongsi, Allah Ta'ala tak boleh bertoleransi, Allah sangat cemburu dalam bab ini dan tak akan diampunkan dosa ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang musyrik tak akan masuk syurga, tak akan cium bau syurga. Orang beriman walaupun berdosa banyak, berkat kalimah la ilaha illallah dalam hati kita ni tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW ceritakan pada kita, ahli neraka ni berjalan-jalan
meronda-ronda orang kafir, ronda-ronda neraka. Kita ronda dunia. Dekat dunia kita tak berjalan. Dekat dunia ni orang kafir dia merayau, dalam neraka pun dia merayau lagi tuan-tuan. Terserempak dengan sekumpulan orang beriman. Masya Allah. Are you Muslim? Yes, we are Muslim. Or Islam? Yes, Islam. But why your people here? Kenapa engkau orang ada kat sini? Disebabkan dosa-dosa kami dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang kafir, kalau gitu apa beza engkau dengan kami? So we are the same. Sama nasibnya kita ni, dua-dua masuk neraka. Tak ada beza engkau Islam dengan orang Islam. Habis tu rugilah engkau ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dengar ni tuan-tuan, Allah begitu cemburu dan Allah Ta'ala tak boleh dengar dah sindiran daripada orang kafir pada orang Islam. Hari ini wahai para malaikatku, akhriju minan nar, sekarang juga keluarkan daripada neraka man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman, orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman, kosongkan neraka pada hari ini daripada orang beriman. Kosongkan. Aku tak nak ada seorang pun umat yang pernah beriman pada aku, pernah percaya pada aku, pernah sujud pada aku, pernah sebut nama aku, pernah yakin pada aku, pernah rindu pada aku, pernah beriman pada aku. Kosongkan neraka ini, masukkan semua mereka ke dalam syurga. Mereka ini dipanggil Utaqa'ur Rahman, orang yang dibebaskan oleh Tuhan Ar-Rahman. Bagi laluan pada azan insyaAllah. Ai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang pandai English boleh translate pada sahabat kita pandai English. Boleh tu kat sini. Muhammad sorry, kita kat situ ya, pelan sikit ya. Kat situ ya. Allah. He will do a translation for you in English. Okay? So you can understand. Sana Arabic. Okay. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
Alhamdulillah, masya-Allah ada sini umuman, insya-Allah. Penari putih nombor plate SU 444F beroperasi tepi masjid. Jadi nak alihkan, masya-Allah. Mohon datang segera, insya-Allah. Mohon alihkan segera, insya-Allah. InsyaAllah. Dalam syurga nanti tak payah alih kereta dah, insyaAllah. Parking 500 biji depan rumah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, dalam syurga nanti bila Allah Ta'ala dengar orang kafir sindir orang Islam, dekat dunia engkau dah puas sindir kita, dekat dalam syurga neraka pun nak sindir lagi, Allah Ta'ala beritahu, hari ini keluarkan daripada neraka hamba aku yang pernah beriman pada aku walau iman di hatinya sebesar zarah. Baru ni saya mengajar hadis kitab Sunan Ibnu Majah di Madrasah Maulana Johari di Sungai Salai. Bawah tu bila sebut tentang iman sebesar zarah, pensyarah tu tulis apa makna zarah. Tafsir pertama, makna zarah itu adalah semut merah yang kecil, semut aluh tu. Kita semut ni banyak semut. Hak semut paling kecil yang kita tak nampak tu, itulah beratnya zarah. Kalau hati kita ada iman sebesar itu pun, Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada neraka. Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Padahal satu je iman pun Allah Ta'ala bayar lagi syurga. Patutnya orang ni memang, kalau kita lah orang tak percaya pada Allah Ta'ala, tak yakin pada Allah, iman pun sikit je, engkau ni kalau kira lah rahmat di hati kita, masuk neraka lah lama-lama, biar lama. Ada pula tafsir yang kedua makna zarah, dia kata habuk-habuk yang berterbangan di udara ketika mana terkena pancaran matahari. Kecil-kecil dulu tuan-tuan, mak kita kibas kain selimut. Kita di rumah pagi-pagi di kampung tuan-tuan, di kibas-kibas tu nampak matahari, hak terbang-terbang tu, debu-debu tu, itulah zarah tuan-tuan. Iman sebesar itu pun Allah keluarkan daripada neraka. Waktu itu tuan-tuan mulia, ada beberapa riwayat yang ceritakan tentang mereka ni, keadaan mereka keluar daripada neraka ni pun dia kata mula-mula, ya Allah palingkan wajah kami daripada neraka. Kami dah tak nak tengok neraka, dah muak tengok neraka. Macam orang masuk penjara, keluar penjara tak nak tengok dah muka penjara tu, tak nak pandang belakang lah. Ahli neraka tak nak tengok dah pintu neraka, tak mau tengok. Taubat. Maka tuan-tuan mulia, tiba-tiba tuan-tuan ada satu riwayat kata dia datang kepada sebatang pokok. Bawah pokok tu ada air tuan-tuan, air sungai. Dia kata, ya Allah, bestnya kalau dapat duduk bawah pokok ni, dapat minum air dia. Kalau kau izinkan, Allah kata, aku bagi yang ni, kau minta lebih pula. Manusia ni aku tahulah, bagi betul nak apa. Dia kata, tak ya Allah, dapat ni pun nikmat syurga, nikmat dunia dah, Masya Allah, nikmat dan ya Allah. Allah pun bagi. Di tengah mandi-mandi, dia tengok ada satu lagi pokok lagi besar dan air dia lagi sedap kat depan tu. Ya Allah, boleh tak dekatkan sikit je dengan pokok tu? Allah katakan, aku dah kata engkau orang ni, aku bagi sikit, kau mesti nak lebih lagi kan? Tak apalah ya Allah, dapat ni pun syukur dah ya Allah. Macam kita lah, dulu pakai kereta Proton, kalau dapat Honda Accord pun Allahu Akbar, tak nak Velfire dululah. Tapi dah dapat Honda, rasa macam best pula kalau dapat Mercedes kan, sedap sikit. Gitulah manusia, nak up sikit. Sampai akhirnya tuan-tuan mulia, sampai dekat dengan pintu syurga. Ya Allah, boleh tak duduk dekat pintu syurga je, nak duduk tepi pun tak apa dah, tak masuk pun tak apa. Setengah orang gitulah cakap, Maulana, kita orang ni tak masuk syurga pun tak apa, duduk tepi pintu pun tak, sipi-sipi. Sebab kita pun dulu masa bercinta, kita tunggu di pintu syurga. Jumpa abang di pintu syurga, dapat duduk tepi tu pun tak apa dah. Allah kata, kang aku bagi duduk dekat, engkau minta nak masuk pula kan? Lepas tu betul sampai dekat pintu syurga, ya Allah, boleh tak nak masuk kan? Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, aku akan bagi kamu masuk dalam syurga aku, walaupun kamu tak pernah buat baik pun di dunia. Allah kata, sekarang ni aku nak minta, sebelum kamu masuk dalam syurga, kau khayalkan, idamkan, dreamkan, mimpi
Syurga, imagine sebesar mana, seluas mana, secantik mana, seindah mana. Orang duduk Kampung Baru ni, dia pernah tengok KLCC, rumah besar-besar. Ya Allah, kalau dapat macam Istana Negara tu pun, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dapat macam rumah orang kaya-kaya dekat kan? Bukit Tungku mana tu tuan-tuan. Oh Allah, tengok dapat rumah besar ni pun alhamdulillah. Kita pun khayal lah tuan-tuan. Kerja kita berkhayal. Tapi khayal di akhirat ada makna, khayal di dunia tak ada makna. Tuan-tuan boleh dipun bayang-bayang, kalau dapat besar Malaysia pun cukup dah ya Allah. Syurga tu, itu pun puas hati dah ya Allah. Oh, demand juga tuan-tuan. Amalan tak ada tapi syurga nak besar Malaysia. Allah kata, wahai hamba-Ku, aku belum redha syurga sebesar itu untuk kamu. Dengan iman sebesar zarah aku belum tak tu lagi. Jadi tak padan. Jadi Allah kata, bayangkan yang lebih besar lagi. Dia pun khayal, ya Allah, andai kata Filipin milik aku, Brunei milik aku, Singapura milik aku, Indonesia daripada Sabang sampai Merauke milik kami ya Allah, Kemboja milik kami, tanahnya, minyaknya, lauknya, ikannya, wanita-wanitanya, semua sekali milik kami ya Allah. Semua Asia ni, Bangladesh, Burma, Pakistan, India, semua sekali, Maldives, Andaman, Pulau Andaman, semua kita punya. Cukup dah ya Allah. Allah kata, wahai hamba-Ku, belum lagi wahai hamba. Bayangkan yang lebih besar daripada itu. Maka kita kata, kita ni di dunia dulu berangan nak pergi luar negara tapi duit tak ada. Nak jalan backpackers pun tak ada duit. Nak pergi Mauritius, nak pergi macam-macam, Hawaii. Allah, dia kata, wahai Allah, kalau dapat 7 benua ni kami punya, alhamdulillah, syukur ya Allah. Allah kata, setelah kamu dah tak mampu nak berkhayal lagi, lebih besar daripada itu, otak kita dah tak boleh fikir, Allah kata, wahai hamba-Ku, redakah kamu dengan iman sebesar zarah ini, aku bagi pada kamu 10 kali ganda lebih besar syurga dan luas daripada syurga yang telah kamu bayangkan sebentar tadi. Hamba-hamba ni semua tercengang dan tanya pada Allah Ta'ala satu soalan. Atahza'u bina ya Allah, patutkah engkau bergurau senda dengan kami ya Allah? Engkau sedang hina kami ke semacam mana ni ya Allah? Dengan iman sebesar zarah engkau nak bagi kami surga seluas 10 kali ganda dunia. Ini apa makna wahai Allah? Patutkah Tuhan nak bergurau dengan kami di saat kami baru keluar daripada neraka? Kami ahli neraka ya Allah. Tak ada buat kebaikan benda pun dalam hidup. Tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah buat dakwah, tak pernah ajak orang pada engkau ya Allah. Kami tak pernah sebut walau satu subhanallah, tak pernah sujud walau sekali sujud pada engkau ya Allah. Tapi kenapa engkau bagi syurga besar ini pada kami ya Allah? Kau bergurau dengan kami ke? Tak layak pun kau nak bergurau dengan kami. Engkau Tuhan, wa anta arhamur rahimin, engkau Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Nabi masa cakap tu tuan-tuan, Nabi tersenyum. Nabi terbayang muka dia orang tu macam mana. Allah pun tersenyum. Allah kata, wahai hamba-Ku, engkau semua tak pernah percaya pada aku. Di dunia pun tak percaya, ke akhirat pun kamu tak percaya lagi dengan cakap aku. Tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala perintahkan dia masuk. Masuklah kamu ke dalam syurga. Sebelum masuk dia tanya lagi, ada tempat kosong lagi ke ya Allah dalam syurga ni? Semua orang dah masuk. Kami rasa syurga dah penuh. Allah kata, syurga kami ciptakan untuk semua hamba kami. Setiap orang di kalangan kita dah ada satu rumah dalam syurga dan satu rumah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dalam menceritakan tentang sifat syurga. Syurga itu macam mana lawa ya tuan-tuan? Kata Nabi yang pertama, nurun yatala'la, cahaya yang bergemerlapan. Syurga ni la yarawna fiha syamsan wala zamharira, tak ada cahaya matahari dalam syurga tapi terang. Fahrenheit pun tak ada, sejuk melampau pun tak ada. Cuaca sedang-sedang sedap tuan-tuan, just nice, orang putih kata just nice. Cuaca dia masya-Allah, kalau jalan pun tak berpeluh insya-Allah taala. Nurun yatala'la wa raihanatun tahtaz, bunga raihan yang sedang bergoncang kerana segarnya ditiup angin tuan-tuan. Bunga raihan berwarna kuning. Wa qasrub masyid, mahligai yang tersergam indah tuan-tuan. Rumah kita dalam syurga kata Nabi, labinatun min dhahab, dindingnya seketul batu daripada emas. Wa labinatun min fiddatin
bayda, seketul batu daripada perak yang berwarna putih. Wa milatuha al-misk, simennya adalah kasturi. Wa turbatuha za'faran, syurga punya turab, tuan-tuan, debu adalah bunga-bunga za'faran. Husaba'uha al-lu'lu' wal marjan, batu kerikil dalam syurga adalah permata lu'lu' dan marjan. Qasrub masyid, dan Allah Ta'ala berkata Nabi lagi, raihanatun tahtaz wa anharun muttarid, sungai yang sentiasa mengalir, tuan-tuan. Sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai biasa mengalir di bawah lantai-lantai istana kita dalam syurga. Wa zaujatin hasna, isteri yang cantik-cantik, bidadari yang sangat jelita. Law anna nisaa min ahli jannati ittala'at ala wajhil ardi, kalau wanita syurga menjengukkan wajah ke dunia ini, la adha'at ma bainas samai wal ard, akan cerah seluruh langit dan bumi ini. Akan harum dengan haruman yang ada pada bau badan bidadari. Satu dunia cium bau badan bidadari, tuan-tuan. Wa hulalun kathirah, dan pakaian yang begitu banyak Allah nak bagi dekat kita. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Gelang kita daripada emas, daripada perak, pakaiannya daripada harir, kastur, daripada sutra, tuan-tuan. Wa hulalin kathirah wa fakihatin, masya-Allah, buah-buahan yang begitu masak ranum, tuan-tuan. Buah-buah dalam syurga sedang masak. Tanamannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebatang pokok tumbuh, tuan-tuan. Dalam syurga buahnya sebesar seekor unta, tuan-tuan. Boleh makan sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Kita berjalan, qutufuha daniyah, dahan yang tinggi akan turun merendah depan muka kita. Buah tanya kita, tuan tak nak makan saya ke? Tuan nak makan saya tak? Buah pula tanya kita. Kalau ditanya lagi, geram nak makan. Sebab dia tanya. Kalau tak tanya tak apa. Buah dekat dunia kita berebut dengan kera, tuan-tuan. Derian dah nak masak, derian dah nak masak, tiba-tiba esok tengok tupai dah korek, tuan-tuan. Syurga tak ada tupai, tak ada kera. Kita bergaduh dengan khinzir, tembak dia. Sebab apa? Dia kacau tanaman kita. Dalam syurga tak ada lagi, tuan-tuan. Banyak lagi nikmat yang sedang menanti kita dalam syurga. Walaupun syurga tu bukan balasan daripada ibadat kita. Semayang kita tak layak pun nak beli syurga Allah. Ya Allah. Ucapan subhanallah tak layak pun nak beli syurga Allah. Syurga Allah sangat mahal. Tapi bila kita masuk syurga, Allah kata, in hadza kana lakum jazaan, inilah balasan yang aku sediakan untuk kamu. Kamu tak faham kasih sayang Allah pada kita. Kita tak faham. Ya Allah. Kita tak faham sayang Allah pada kita. Sebab tu Allah buat syurga untuk kita. Tuan-tuan yang mulia, Nabi beritahu dalam hadis kursi, adatul ibadiyas salihin ma la ainun ra'at, untuk hamba aku yang baik di dunia ni aku sediakan kediaman yang indah yang tak pernah ada mata yang pernah tengok indahnya syurga Allah. Kalau rumah kita macam masjid ni, tuan-tuan, macam mana agak-agak? Masjid ni dah lawa dah, tapi rumah kita macam masjid. Allahu akbar. Tapi sebuah istana dalam syurga mungkin seluas sebuah negeri dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Allah nak bagi kita duduk dengan katilnya, dengan biliknya, tuan-tuan, dengan ruangannya yang sangat cantik. Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Wala udhunun sami'at, bunyi merdu dalam suara syurga. Ulama kata di antara bunyi suara yang paling merdu yang tak pernah kita dengar adalah suara zikir daripada para malaikat. Zikir malaikat ni, salah satu daripada malaikat yang paling sedap suaranya adalah malaikat Israfil alaihissalam. Kalau dia berzikir pada Allah, terpukau manusia mendengar. Dalam syurga nanti burung-burung berkicauan, pohon bergeseran, semua akan mengeluarkan bunyi yang sangat indah, tuan-tuan. Wala khatar ala qalbi bashar, indahnya syurga tak pernah terlintas dalam akal fikiran manusia. Masuk kita dalam syurga, Allah Ta'ala iklankan pada kita dalam syurga. Dengar sini wahai hambaku, salamun qawlan min rabbir rahim, sejahtera ucapan daripada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dekat dunia kamu panggil aku Ar-Rahman, kamu panggil aku Ar-Rahim, kamu panggil aku Ya Allah. Hari ini aku sendiri bagi salam pada kamu. Tuan-tuan yang mulia, dengar sini wahai hambaku, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan sepuas-puas, minum sepuas-puas. Kamu dah banyak letih di dunia dulu.
Banyak terlepas sarapan pagi, banyak terlepas makan tengah hari, banyak terlepas makan malam. Tidur malam tak cukup di dunia. Hari ini makan. Allah suruh makan. Allah suruh enjoy. Saya pergi London 3 hari tuan-tuan. Sehari waktu berjalan, 2 hari flight. Hari tu berjalan daripada pagi sampai malam, tak letih tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak pernah tengok London. Jadi bila dapat pergi tu rasa kagum, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Tak letih tuan-tuan. Masuk dalam syurga nanti pun tak letih, tak ada nak tidur. Pergi sini lawa, wow, sini lawa, sini lawa. Siapa punya ni? Ini tuanku punya lah. Semua yang ada kat dalam ni awak punya. Maka kaum malaikat mengelankan. Nak habis dah ni tuan-tuan, insya-Allah. Seorang malaikat mengumumkan kepada semua ahli syurga dengan senyum baik-baik. Innalakum an tahyu fala tamutu abadan. Kalian akan hidup di sini selama-lamanya, tak akan pernah mati lagi, insya-Allah. Tak akan pernah datang malaikat maut nak jemput kita lagi dah, nak cabut nyawa kita. Nikmat ini selama-lamanya tak ada mati. Di dunia ni sedap macam mana pun takut mati tuan-tuan. Nak bawa kereta laju-laju, accident, mati kita. Nak menyelam dalam-dalam laut, takut mati. Kat akhirat tak ada lagi takut mati. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kecaplah apa saja nikmat, rasalah, nak buat apa pun tak akan ada siapa melarang kita. Dekat dunia ni, once you broke, it's considered sold. Awak sentuh pecah, dah kena bayar. Dekat akhirat sentuh apa semua sentuh itu milik kamu. Wa innalakum antashubu, muda selama-lamanya, fala tahramu abadan, tak akan pernah tua lagi selama-lamanya. Masya Allah. Dan tuan-tuan mulia, mengecap nikmat-nikmat dalam syurga, seronok-seronok jalan-jalan, makan-makan, minum-minum, enjoy dalam syurga. Tak nak cerita habis dari. Sebab apa tuan-tuan? Orang lelaki suka, tapi orang perempuan tak suka dengar bidadari. Tapi orang perempuan yang Allah bagi special, wanita solihah di dunia ni, dia akan jadi lebih cantik daripada bidadari dalam syurga. Kita tengok bini kita dekat rumah ni tak ada apa, tapi tengok dekat syurga nanti, Masya Allah, sekali tengok lawa, kali kedua tengok lagi lawa, kali ketiga tengok lagi lawa. Kita pergi pasar Jumaat, tukar muka kita tuan-tuan, balik dia kata, abang tadi 70 kali ganda, sekarang lagi lawan, lebih handsome. Nikmat yang Allah sediakan semua percuma disebabkan kita dah buat di sini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulia, setelah kita mengecap berbagai-bagai nikmat, tibalah waktunya Allah Ta'ala kata, wahai malaikat aku, dah lama dah hamba aku ni enjoy ni, seronok. Aku pun lama tak jumpa dengan dia, rindu pula. Sekarang ni pergi jemput mereka datang menghadap aku. Tuan-tuan mulia, semua ahli syurga bersiap sedia waktu itu bergerak menuju ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Naik unta daripada emas. Sambil berjalan tu, Masya Allah, pokok-pokok lalu depan muka kita, petik makan buah anggur, makan buah apple. Masya Allah. Sampai di tempat itu, ada orang tanya, kalau Allah tak bertempat, kenapa Allah Ta'ala jemput kita ke tempat itu? Memang Allah tak bertempat, kita je perlukan tempat, Allah tak perlukan tempat. Dan waktu itulah tuan-tuan kita menghadap Allah Ta'ala. Kita bagi salam pada Allah, Allah bagi salam dekat kita. Dan di waktu itu Allah Ta'ala akan tanya kita satu soalan yang menyebabkan semua ahli surga tersentak tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Allah kata, adakah kamu semua berpuas hati dengan nikmat dan layanan yang kami telah bagi pada kamu semua selama ini? Adakah yang nak komplain? Adakah tak puas hati dengan makan? Macam kita hari ni lah, makan 3 hari ni. Saya tanya pada orang sini, macam mana masakan kita 3 hari ni? Tok Imam kata, Masya Allah, tak ada komplain, semua sedap-sedap. Dalam syurga nanti pun tak ada yang Allah nak komplain lampu padam ke, paip rosak ke. Dekat dunia ni kita duduk tempat sedap-sedap, mesti ada masalah. Tempat atas bukit kurang air pula, duduk bawah bukit dah kena tanah runtuh pula tuan-tuan. Dunia ni tak selamat selalu. Kita rasa duduk atas bukit selamat pada banjir, rupanya atas bukit pula turun pula ke bawah. Tapi Masya Allah, dalam syurga semuanya best belaka, ya Allah, tak ada benda nak komplain. Allah tanya pada kita, hal azidukum, nak aku tambahkan pada kamu nikmat lagi tak? Ahli syurga semua dah bingung.
Nak minta apa lagi pada Allah Ta'ala? Semua dah dapat. Yang kami cita-citakan dekat dunia dulu rupanya sebesar zarah je impian kami. Tapi impian kami dalam syurga semuanya telah ditunaikan oleh Allah. Nak rumah besar ni Allah bagi sebesar, Allahu Akbar. Nak isteri cantik sedang ini, kita pun cakap isteri kita ni sedang pun okey dah. Allah bukan nak bagi sedang-sedang. Allah nak bagi wanita yang tercantik untuk kahwin dengan kita, tuan-tuan. Saya baca dalam kitab Upupanya Bidadari ni dah ada lirik lagu untuk dinyanyi untuk kita, tuan-tuan. Dah ada dah. Saya tahu, tuan-tuan, lagu lirik tu. Kalau tuan-tuan nak dengar lagu Bidadari, jumpa saya malam ni, insya-Allah. Saya suara tak sedap, kena bagi penyanyi-penyanyi ni lah. Abang Datuk Nes nyanyi boleh lah, insya-Allah. Kalau saya nyanyikan sumbang, tapi lirik dia dah ada dah. Nanul khalidat fala nabidu abadan. Kamilah isteri yang kekal abadi, kami tak akan pernah mati selama-lamanya. Nahnu radiyat, kami isteri yang sentiasa redha pada suami kami. Fala naskhatu abadan, kami tak pernah marah tengking suami kami selama-lamanya. Nahnu na'imat, kami isteri yang penuh dengan kenikmatan untuk suami kami nikmati kami. Masya Allah. Dan tak akan pernah ada siapa pun melarang suami kami, mengecap kami. Tak ada waktu period, tuan-tuan. Isteri dalam syurga sentiasa tak pernah buang air besar, tak pernah buang air kecil, tak pernah kentut, tak pernah keluar ingus, tak pernah keluar kahak. Semuanya bersih, wanita yang suci Allah simpan untuk kita. Nahnu radiyat fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Bertuahlah orang yang jadi milik kami dan kami jadi milik dia. Ada satu bidadari Allah Ta'ala nak bagi pada para da'i. Ada orang dakwah dengar suka dia, tuan-tuan. Ustaz Salam suka. Tuan-tuan, mula bidadari ni begitu cantik sampai kata ulama bidadari lain pun jatuh cinta dekat dia. Lawa sangat. Dan ulama kata dia ada berbagai-bagai lenggok cara dia berjalan. Cantik sangat. Sambil-sambil dia jalan, dia tanya pada orang keliling dia, ainal amiruna bil ma'ruf, di manakah suami-suami lelaki yang dulunya di dunia banyak buat kerja mengajak manusia pada kebaikan, wa nahuna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada kemungkaran, kamilah milik mereka. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Allah tanya ada ke benda yang kurang? Kita kata semua dah komplit ya Allah, semua dah tertunai, terpenuhi. Allah kata, wahai hamba-Ku, di dunia aku pernah berjanji lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang buat baik aku bagi nikmat yang terbaik dan ekstra. Yang ekstra ni yang kita nak ni, tuan-tuan. Tapi bukan ekstra bidadari. Bidadari dah banyak dah, tak nak minta dah. Dekat dunia dia nak tambah-tambah Kat akhirat tak ada nak tambah dah, buat dah. Allahu akbar. Tuan-tuan mulia, bila Allah tanya, maukah aku tambah pada kamu? Ahli syurga dah tak boleh nak fikir dah apa benda nak minta tambah pada Allah. Waktu itu kita pergi memandang alim ulama, tanya pada orang alim, wahai ulama, apa lagi yang kita nak minta? Akal kami dah habis dah, blank dah. Ahli ulama bagi tahu pada orang awam, mintalah redha daripada Allah Ta'ala. Sebab ridwanu minallahi akbar, redha Allah lah nikmat yang terbesar. The greatest bounties and blessing from Allah adalah redha Allah Ta'ala, satisfaction of Allah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala nak bagi redha, tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita dengar baik-baik. Telinga kamu pasang, dengar baik-baik. Kita dengar suara Allah Ta'ala beritahu, uhilla alaikum ridwani fala asqatu ba'daha abada. Aku limpahkan kepada kalian semua redha aku, selepas daripada hari ini aku tak akan pernah marah pada kamu selama-lamanya. Tak payah takut lagi dah lepas ni. Allah Ta'ala akan redha dan redha dan redha. Buatlah apa saja, buatlah apa saja. Aku tak pernah marah, tak pernah tegur, tak pernah apa lagi, tak ada dosa pahala dah di sini. Buatlah. Ahli syurga menangis, tuan-tuan, gembira sangat dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Allah tengok kita happy, kita menangis, gembira. Allah tanya, nak tak aku tambah lagi satu nikmat yang lebih besar daripada redha? Ahli syurga dah tak boleh fikir. Dia dah the highest, ultimate, puncak daripada redha Allah Ta'ala, puncak cinta, puncak kasih Allah pada kita.
Maka Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba aku nak tambah satu lagi nikmat yang paling besar dalam hidup kamu, yang kamu tak pernah kecap. Di dunia kamu sembah aku, sujud pada aku, puji aku, tapi aku rahsiakan diri aku daripada kamu. Kamu tak pernah nampak aku dengan mata kepala kamu. Kita nampak Allah dengan hati kita. Tapi pada hari ini aku akan hiburkan kamu semua. Aku akan bagi mata kamu mengecap keindahan yang terindah. Mata kamu hari ini akan dilayani oleh Allah, dibelanja oleh Allah untuk melihat zat Allah Ta'ala. Nabi kata, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kamu pasti akan nampak Tuhan kamu di hari kiamat nanti. Kama tarawnal qamar lailatal badri, sebagaimana kamu tengok bulan purnama pada malam yang ke-15. La tudamuna bi ru'yati, kamu tak perlu tolak-tolak orang nak tengok Allah Ta'ala. Tak perlu bersesak-sesak. Semua orang di tempat di masing-masing nampak Allah dengan sempurna. Keindahan wajah Allah, keindahan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Mulut kita tak boleh kata apa dah. Waktu itu terpukau tengok Allah Ta'ala. Beribu tahun lamanya tuan-tuan, tengok Allah saja, tak pernah puas. Akhirnya Allah Ta'ala tegur kita, wahai hamba-Ku, adakah kamu dah puas tengok aku? Kita kata belum ya Allah, lama lagi pun tak apa. Allah kata dah ribuan tahun kamu tinggalkan isteri kamu, syurga kamu. Mereka dah menangis minta aku kembalikan suami kami ya Allah. Syurga kami dah jadi tak ada makna lagi dah bila suami dah tak ada. Kembalikan suami kami ya Allah ke pangkuan kami. Ahli syurga walaupun berat terpaksa meninggalkan, walaupun tengah seronok tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita tengah sedap tengok bola dia kedai mamak tuan-tuan, isteri mesej, abang balik sekarang. Oh jeng. Jeng juga. Tengah sedap tengok Allah, isteri minta balik. Isteri minta Allah Ta'ala kembalikan. Allah pun kesian kat, bukan isteri kita lah, bidadari. Isteri boleh tengok Allah sekali, bidadari kita yang lain itulah. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi beritahu setelah ahli syurga tengok Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk pimpin tangan kita balik ke syurga kita. Kerana apa tuan-tuan? Setelah tengok Allah Ta'ala, ahli syurga dah lupa jalan balik ke rumah dia. Tak ingat dah alamat balik rumah. Kalau balik ke hotel tamu ni tuan-tuan dah jadi confused dah. Nombor 22 ke, nombor 20 ke, tak ingat nombor dah. Tuan-tuan, masa masuk syurga kita kenal, Nabi kata masa masuk syurga kita kenal syurga kita macam mana kita kenal rumah kita di dunia ni. Walaupun kita tak pernah pergi ke tempat tu, tapi masa nak balik daripada ziarah Allah Ta'ala dah lupa jalan balik ke syurga. Inilah nikmat yang akan kita kecap selama-lamanya bagi orang yang ada iman sebesar zarah tuan-tuan. Bayangkan orang yang ada iman macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan iman macam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ada iman macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang tanya sahabat Nabi ni digelak tak? Macam tuan-tuan lah dengar bayang gelak juga tuan-tuan. Sahabat Nabi ni dia orang gelak tak kalau dengar cerita-cerita lucu? Ya, dia orang gelak. Tapi di hati mereka ada iman sebesar gunung, masya-Allah. Iman sahabat Nabi ni tak boleh ditukar ganti, sebab iman mereka ni dah diusahakan. Sebab itu iman sebelum mati ni sangat berharga tuan-tuan. Sebab itulah kita keluar 3 hari ni bukan nak belajar benda-benda lain, tapi kita nak belajar iman dan yakin. Yang kita dengar tadi semua berkaitan dengan maribat, benda gaib yang kita tak pernah tengok dan kita akan tengok satu hari nanti. Kalau tak cerita tak yakin, tapi bila kita dengar mungkin bertambah iman kita. Bila tambah iman kita, bertambah semangat. Ya Allah, kalau begitu keadaannya, kita nak poin-poin nak habis dah, nak tutup dan tuan-tuan dengan 2 perkara, 2 poin. Yang pertama tuan-tuan, orang manusia ni kita terbalik. Dunia tempat bekerja, syurga tempat berehat. Tapi kita ni terbalik, nak berehat di sini, nak enjoy di sana. Allah suruh kerja sikit je, bukan banyak pun. Haji seumur hidup sekali, ya. Kalau buat tu Allah kira dah lulus dah masuk syurga. Puasa setahun sekali, sebulan je, bukan sepanjang tahun lapar. Buat tu Allah kata as-saimun, ini golongan berpuasa, banyak puasa ni.
Pada sikit je buat. Allah kata banyak dah tu. Zakat RM7 je setahun keluar zakat. Keluar zakat Allah kata bagus dah tu. Masya Allah. RM7. Banyak tu. Padahal yang kita belanja untuk dunia kita RM700,000. Tapi kita bagi zakat fitrah kita RM7. Tapi Allah kata banyak dah, alhamdulillah. Hamba aku ni semua taat-taat belaka. Yang banyak sikit semayang tuan-tuan 5 kali sehari. Kalau kita rasa tak puas boleh tambah dengan semayang sunat. Jadi tanda kita nak bersyukur pada Allah ni, sebab dalam syurga nanti kita nak beribadat. Di dunia Allah suruh semayang, kita tak nak semayang. Tapi bila masuk syurga baru nak semayang pula. Ya Allah, boleh ke semayang dalam syurga? Tak boleh dah hamba-Ku, semayang hanya di dunia. Rupanya nikmat semayang ni hanya ada di sini. Esok di sana tak ada dah semayang, tak ada dah puasa, tak ada dah zakat, tak ada dah haji, tak ada dah dakwah. Tak ada lagi dah susah payah buat gas tuan-tuan. Dalam syurga, waktu itu rindu nak balik ke dunia pula. Terbalik pula engkau ni. Nak balik semula. Nak buat gas pula. Rindu. Nak rest lah macam kat sini pergi. Kan? Masa duduk kat dunia aku suruh buat ibadat, engkau nak masuk syurga. Duduk kat syurga engkau nak buat ibadat pula, terbalik. Yang kedua nanti tuan-tuan, takhir nak tutup dah. Sebelum nak tazkir tuan-tuan. Kan? Orang dakwah ni kok mana pun dia kena tazkir lah ujung dia, insya-Allah. Yang kedua Nabi beritahu ahli syurga setelah masuk syurga tak akan pernah menyesal meninggalkan satu apa pun di dunia. La yatahassar ahlul jannah. Kan? Meninggalkan satu apa pun di syurga, ahli syurga tak akan menyesal lagi dah. Tetapi tuan-tuan, mereka akan menyesal ala saat marrat ala ghairi dzikrillah. Melainkan di atas saat-saat yang berlalu dalam hidup kita tanpa kita sebut nama Allah, tanpa kita ingat pada Allah Ta'ala. Masa kita main handphone ni esok 5 jam sehari, ya Allah, 5 jam aku habis dengan handphone, ya Allah. Kalau aku habis sebut nama Allah, sekali sebut naik 1 darjat 500 tahun perjalanan. Sekali sebut subhanallah naik lagi 1 darjat, bertambah lagi macam-macam nikmat. Kalaulah aku tahu, ya Allah, di dunia 60 tahun habis masa untuk Allah saja. Dan memang kita dah confirm dapat syurga. Satu lagi akhir, sebelum tutup tuan-tuan, saya baru ni terdengar satu poin. Nabi dah iklankan semua umat dia akan masuk syurga. Sahabat Nabi dah dengar berita ni, afla nubasyirun nas ya Rasulullah, kita khabarkan berita gembira kepada semua orang. Sebab syaitan dia bagi kita putus asa, dia kata kau orang semua ahli neraka. Jadi kita pun kata nak macam mana ahli neraka ustaz? Kami ni ahli neraka nak macam mana? Allah dah takdirkan kami jadi begini. Itu syaitan yang bisik. Allah kata kita semua ahli syurga. Nabi kata kita semua ahli. Dah tentu ahli syurga, buatlah perang ahli syurga. Dah ahli syurga, buatlah perang ahli syurga. Perang ahli syurga apa? Di malam hari banyak beristighfar, kurang tidur. Siang hari banyak dakwah. Siang hari banyak cerita kebesaran Allah, besarkan Allah. Tuan-tuan mulia, last sekali tuan-tuan, dalam Quran ada sebut 3 peringkat orang masuk syurga. Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Golongan pertama, faminhum zalimun li nafsih. Orang masuk syurga disebabkan kezaliman yang dia buat. Dia buat dosa banyak tapi tetap masuk syurga juga. Golongan ini masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Dan Allah nak pilih kita masuk syurga bukan semestinya kerja besar-besar kita buat. Kalau dekat dunia ni nak dapat satu pangkat, kena buat satu kerja besar dulu baru dapat pangkat. Tak ada kerja besar tak dapat. Tapi Allah boleh pilih satu orang wanita kutip sampah dalam masjid pun masuk syurga. Allah. Satu orang bagi minum air pada anjing yang dahaga pun masuk syurga. Pelik Allah Ta'ala pilih sebab yang paling kecil dalam hidup kita untuk Allah Ta'ala pilih kita masuk syurga. Kita pun tak tahu. Kutip sampah dalam masjid masuk syurga. Bagi golongan yang banyak buat dosa, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Wa minhum muqtasid. Golongan pertengahan, dia masuk syurga dengan apa? Dengan syafaat baginda Muhammad SAW. Hari ni okey semayang, esok tak okey. Hari ni mood baik semayang tahajud, esok mood tak baik tak semayang. Hari ni baca Quran, lusa tak baca Quran. Orang macam ni masuk syurga dengan syafaat Nabi. Nabi kata tak apalah, aku syafaat kau semua masuk syurga. Tapi ada satu golongan ahli syurga yang Allah Ta'ala bagi mereka ni masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tak payah masuk neraka lagi dah. Semua direct masuk syurga
Tak payah tanya-tanya lagi. Allah pun malu nak tanya dia. Golongan yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Faminhum sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba buat baik. Sebelum orang lain infak, saya infak dulu. Malam ni alhamdulillah ada sahabat kita belanja kambing bakar, masya-Allah. Kambing golek ya. Siapa dia pun saya tak tahu. Dia berebut. Apalah kita rahsiakan nama dia. Kan? Tapi nak beritahu dia berebut. Bagi makan semua orang ni, masya-Allah. Tapi kalau tak mampu nak berebut tuan-tuan dari segi harta, orang alim dia boleh berebut dari segi ilmu tuan-tuan. Kita yang menganjurkan majlis ni tuan-tuan, kalau saya ibadat tahajud seorang-seorang di rumah saya, sama tak dengan 700 sembahyang? Sama tak? Saya sembahyang tahajud di rumah saya seorang dengan semua tuan-tuan bangun sembahyang tahajud dengan saya. Saya dapat pahala saya sembahyang seorang, saya dapat pahala tuan-tuan sekali. Sebab apa kita anjurkan majlis ni, masya-Allah. Kalau tiap-tiap bulan rehlah ada 2 kali, 700 orang sembahyang, 700 dia baca. Kalau kerana Allah lah buat, semua pahala dapat kepada orang yang menganjur. Masjid Kampung Baru paling banyak pahala lah, insya-Allah. AJK dia, insya-Allah. Imam-imam dia, datuk, masya-Allah, pengurusi masjid, semua dapat pahala besar. Orang kampung pun dapat pahala besar. Tuan-tuan pun dapat pahala besar. Dari nak cerdik, khidmat ta'am, masya-Allah. Sebab orang khidmat ta'am dia dapat pahala semua orang. Pahala maulana-maulana yang bayan pun dia dapat. Pahala orang tazkir pun dia dapat. Pahala semua orang. Satu hari sahabat Nabi tanya Rasulullah, oleh semua semayang, baca Quran, kami ni masak, kami tak dapat buat. Nabi kata pahala dia orang semua dikumpulkan masuk dalam akaun kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita semua dah nak masuk syurga, tapi cuma kita kalau pulun seorang jadi lambat. Slow kita ni kan. Ngaji Quran pun sebulan sekali buka Quran, jadi lambat. Jadi kita cerdik. Macam semalam kita dengar cerita Maulana Iqbal, masya-Allah. Seorang abang tu belanja dia nasi ayam je. Tapi tiba-tiba berkat nasi ayam seorang jadi orang alim. Pahala ibadah dia seumur hidup masuk dalam akaun orang yang mengajar. Kita pun tak kenal siapa yang ajak orang tu. Tapi tiba-tiba dia berkat di sepatah. Di Kubang Bujuk dulu tuan-tuan, mudir dia Tuan Haji Muda. Tempat saya belajar dulu. Dia pergi kencing je kat masjid. Tiba-tiba ada jemaah Pakistan sedang buat ta'lim. Tuan, masya-Allah, orang mulia, ahli syurga, jemput duduk sekejap dalam majlis ta'lim yang kami buat. Boleh tak? Sekejap je. Tak apalah, duduklah. Duduk-duduk dia rasa tenang pula. Dia kata, tuan sedia ke keluar 3 hari? Sedia? 3 hari, 40 hari, 4 bulan dia keluar. Balik dia kata, saya nak tukar tanah saya 6-7 hektar dekat Kubang Bujuk tu, saya nak buat madrasah tahfiz. Sekarang ni tuan-tuan, hari-hari dekat sana ada 500-600 budak yang sedang baca Quran. Ada baca 30 juz satu hari, ada baca 15 juz satu hari. Saya pergi ziarah makam Haji Muda. Inilah orang cerdik di dunia ni, masya-Allah. Dia dah mati, tapi hari-hari orang ni baca 30 juz masuk dalam akaun dia. Orang ni baca 3 juz satu hari. Kalau satu huruf dapat 10 hasanah, baca 30 juz Al-Quran agak-agaknya berapa juta pahala masuk dalam akaun orang yang menganjurkan kebaikan. Waktu kita kena jadi kunci buka pintu kebaikan, insya-Allah. Jadi kerana itu nak belajar benda ni tuan-tuan, insya-Allah. Nabi lepas tazkir syurga, Nabi tanya, ala hal musyammiruna lil jannah? Ada ke orang nak sinsin lengan nak masuk syurga? Ada tak? Yang nak sinsin lengan nak masuk syurga ada tak? Insya-Allah. Nabi kata qulu insya-Allah. Apa dia? Insya-Allah. Ucaplah insya-Allah. Insya-Allah. Nak masuk syurga? Insya-Allah. Kalau insya-Allah nak masuk syurga, kita kena buat baik sampai mati, insya-Allah. Insya-Allah. Korban untuk agama sampai mati, insya-Allah. Insya-Allah. Ulama kata korban untuk agama, kalau mati besok, sampai besok je dah nak buat. Kan? Kita pun tak tahu umur kita berapa lama lagi. Sebab itu sebelum mati, buat yang terbaik, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita nak tulis nama sikit je pada tuan-tuan. Masa pun kita nak solat dah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan minta boleh bangun bagi nama azam 4 bulan, insya-Allah, negara jauh. Insya-Allah. Insya-Allah. Jemaah tazkir tadi takut lupa